Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. Sahabat-sahabat semua, kawan-kawan semua, terutamanya rakyat Sabah. PRN17 Sabah nampaknya akan menjadi antara pilihan raya yang paling panas dalam sejarah Sabah. Kali ini bukan sekadar pertembungan parti ataupun manifesto, tetapi juga ada kisah anak mewarisi kerusi bapa, ada pengkhianatan, ada strategi yang tersembunyi, malah ada tanda soal yang besar tentang kemana hala tuju Star dan GRS sebenarnya. So, mari kita bongkar, mari kita ulas bersama-sama sebab cerita ini memang penuh dengan kontroversi. Baru-baru ini dua nama diumumkan sebagai calon Star untuk PRN17. Tetapi apa yang membuatkan orang ramai terkejut bukan sekadar siapa mereka itu, tetapi siapa bapak mereka. Anak kepada Datuk Elron Angin yaitu Jordan Jude Elron telah diumumkan sebagai calon Star di Dun Tulit. Jordan ini bukan orang biasa dalam parti. Beliau merupakan ketua Exco Wira Muda Star. Bapaknya Elron pula penyandang kerusi Dun Suk. Sementara itu, anak kepada Datuk Robert Tawik yaitu Razidin Robert yang juga timbalan ketua Exco Wira Muda Star diumumkan juga sebagai calon Star di Dun Bingkor. Kerusi yang kebetulan memang disandang oleh bapaknya sendiri sejak tahun 2018. Nampak macam ada unsur pewarisan kuasa, betul atau tidak? Tetapi cerita ini sebenarnya lebih menarik apabila kita lihat konteks yang sebenar. Elron dan Robert bersama beberapa lagi pemimpin seperti Datuk Flovia Ong, Datuk Anwar Ayub Aman dan Datuk Abidin Madingkir telah mengambil keputusan untuk kekal bersama GRS walaupun Star keluar daripada gabungan itu. Maksudnya mereka tidak ikut langkah presiden mereka sendiri, Datuk Seri Dr. Jeffrey Kitingan yang nekat mahu Star bertanding solo menggunakan lambang sendiri. Jadi sekarang nampak jelas berlaku perpecahan dalaman yang cukup besar di dalam Star. Lebih pelik lagi, Jeffrey sebelum ini ada membuat kenyataan yang agak tajam. Beliau kata kalau 5 penyandang kerusi Star tidak kembali menyokongnya, maka beliau akan menggantikan mereka dengan calon anak-anak muda dari Star sendiri. Tetapi siapa pula sangka yang anak-anak muda yang dimaksudkan itu rupa-rupanya adalah anak kepada pemimpin yang meninggalkan beliau. Secara tidak langsung, Jeffrey bukan saja ditinggalkan oleh orang-orang kuatnya, tetapi kini Star sendiri nampak seperti seakan-akan menjadi parti yang diwariskan secara turun-temurun. Dan sekarang timbul juga persoalan yang besar. Adakah ini sebenarnya strategi untuk memastikan kerusi politik tidak jatuh ke tangan orang luar? Adakah ini cobaan memastikan dinasti politik terus berakar dalam Star dan juga GRS? Sebab kalau kita lihat ini bukan kali pertama politik Sabah ada elemen anak mewarisi kerusi bapa. Sebelum ini pun kita pernah nampak corak yang sama dalam parti-parti lain, dari warisan sehinggalah ke UMNO. Tetapi apabila bercakap soal GRS pula, kedudukan Robert Tawik masih lagi belum jelas. Adakah beliau akan dicalonkan semula oleh GRS di Bingkor ataupun kerusi itu akan diserahkan kepada anaknya? Kalau Robert tidak dicalonkan, bermakna kerusi itu terus berpindah tangan kepada anaknya dan nampaknya seolah-olah satu bentuk aturan keluarga. Di sisi yang lain, apa yang berlaku ini sebenarnya memberikan message yang jelas tentang betapa rapuhnya hubungan antara Star dan juga presidennya sendiri, Jeffrey Kitingan. Star keluar GRS, tetapi pemimpin-pemimpin utamanya termasuklah ketua wanita Star lebih rela kekal dengan GRS berbanding bersama presiden mereka. Maksudnya, Jeffrey sekarang ini ibarat tinggal bersendirian dengan segelintir pengikut sahaja. Kalau kita ingat balik, Jeffrey bukanlah kali pertama berdepan masalah dalaman parti. Sejak dari zaman beliau di dalam PBS, AKAR, PKR, dan kemudiannya Star, Jeffrey seringkali dilihat sebagai ahli politik yang sanggup membuat keputusan drastik walaupun membawa risiko perpecahan. Soalannya sekarang, adakah tindakan beliau membawa Star keluar GRS ini satu strategi bijak untuk survival politik ataupun sebenarnya langkah yang bakal menguburkan Star sendiri? Dan yang lebih kontroversi, kalau Jeffrey benar-benar mahu menampilkan wajah baru melalui anak muda Star, kenapa anak muda itu datang dari kalangan keluarga pemimpin? Di manakah suara anak muda yang biasa? Adakah Star sebenarnya parti untuk rakyat ataupun hanyalah medan untuk melanjutkan legasi keluarga politik tertentu? Kalau kita kaitkan dengan suasana PRN17 pula,
Pengundi di Sabah sebenarnya semakin kritikal. Mereka sudah lama bosan dengan politik lompat parti, politik janji kosong, dan sekarang mereka nampak pula politik turun-temurun. Dalam laporan-laporan media sebelum ini, banyak suara rakyat Sabah yang merungut bahwa mereka mahukan pemimpin yang benar-benar memperjuangkan isu asas, yaitu pembangunan luar bandar, ME63, hak negeri terhadap hasil minyak dan gas, dan bukan sekadar melihat kerusi politik diwarisi oleh anak-anak orang besar. Jadi kawan-kawan, inilah yang buat cerita ini penuh dengan tanda tanya. Adakah Jordan Jude Elron dan juga Razidin Robert benar-benar calon muda yang boleh membawa suara segar, ataupun mereka sekadar extension kepada kuasa politik bapak masing-masing? Dan kalau benar ini adalah strategi, siapa sebenarnya mastermind di belakang semua ini? Jeffrey Kitingan yang mahu star berdiri sendiri, ataupun GRS yang mahu pastikan pemimpin yang kekal bersama mereka diberikan hadiah dengan menempatkan anak-anak mereka sebagai calon. Sekarang mari kita masuk pula ke persoalan-persoalan yang paling kontroversi. Yang pertama, adakah anak-anak kepada Elron dan Robert ini lebih pentingkan loyalty kepada parti dan perjuangkan Sabah for Sabahan yang selalu dilaungkan star daripada loyalty kepada ayah mereka sendiri? Sebab kalau dilihat dari luar, keputusan mereka untuk menerima pencalonan ini seolah-olah menunjukkan bahwa kesetiaan politik mengatasi hubungan darah. Tetapi benarkah begitu? Atau sebenarnya mereka hanya menurut strategi keluarga? Kalau betul mereka lebih pentingkan parti daripada ayah ataupun daripada darah mereka sendiri, ini boleh dianggap sebagai satu pengorbanan yang luar biasa. Tetapi kalaulah sebaliknya, ini adalah sekadar hela politik untuk mengekalkan pengaruh keluarga di dalam star. Dan yang kedua, persoalan yang lebih berat. Adakah ini sebenarnya strategi rahsia, pakatan sulit antara GRS dan Star Sabah untuk mengaut lebih banyak keuntungan politik? Kalau ya, maka slogan Sabah for Sabahan itu hanyalah tinggal retorik semata-mata. Bayangkan, di depan rakyat, mereka bercakap soal hak negeri, soal memperjuangkan rakyat biasa, tetapi di belakang tabir, mereka mungkin sedang mengatur kerusi untuk memastikan keluarga tertentu kekal berkuasa. Kalaulah betul ini yang berlaku, rakyat Sabah sekali lagi diperdaya dengan permainan politik licik. Inilah dilema besar yang sedang kita hadapi. Jika semua ini hanyalah permainan untuk mengekalkan kuasa, siapa yang sebenarnya memperjuangkan rakyat Sabah? Adakah PRN17 ini akan membawa suara baru yang benar-benar berani menyuarakan hak rakyat, ataupun sekadar melanjutkan legasi keluarga yang sudah lama menguasai politik negeri ini? Jadi kawan-kawan, apakah pendapat Anda semua? Adakah Anda percaya bahwa anak-anak pemimpin ini mampu membawa perubahan besar kepada Sabah? Atau Anda nampak ini hanyalah politik keluarga yang dibungkus dengan wajah baru? Adakah mereka benar-benar lebih setia kepada perjuangan rakyat Sabah berbanding darah daging sendiri? Ataupun semuanya hanyalah sandiwara politik untuk mengekalkan kuasa? Kongsikan pendapat Anda di ruangan komen di bawah, karena saya yakin topik ini memang akan membuatkan ramai orang tidak senang duduk. Dan seperti biasa, sebelum kita tamatkan ulasan pada hari ini, jangan lupa cerita politik Sabah sentiasa penuh dengan kejutan. Kalau hari ini kita nampak ada anak pemimpin naik sebagai calon, esok lusa mungkin ada drama yang baru lagi. So, pastikan Anda subscribe dan follow Currents VMY sebab kita akan terus bongkar kontroversi demi kontroversi. Jangan ketinggalan sebab PRN17 Sabah ini kebenaran ada di celah-celah drama politik yang semakin panas. Baiklah kawan-kawan, salam sejahtera semua, salam perjuangan dan salam reformasi. Kita jumpa lagi dalam konten yang seterusnya. Sekian saja. Terima kasih semua.